Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kembali bersama saya, Cikgu Farhan. Dan pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu khas untuk murid tahun 3. Dan kita hari ini akan belajar kemahiran mendengar dan memberi respon di bawah tajuk besar iaitu minuman kesihatan. Dan apa yang akan murid-murid pelajari pada hari ini apabila habis video ini adalah mengenai ayat suruhan dan ayat perintah. Okey, jadi kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1, muka surat 22. Saya harap murid-murid bolehlah bersedia. Okey, sementara murid-murid bersedia dengan buku teks tahun 3, muka surat 22, akan saya terangkan dulu objektif pembelajaran pada kali ini. Okey, jadi apabila murid melihat video ini sehingga daripada awal sehingga akhir, murid-murid akan dapat memahami perbezaan ayat suruhan dan ayat perintah. Dan murid-murid juga akan dapat mengenal pasti ayat yang digunakan di dalam dialog pada buku teks tersebut. Okey, saya harap murid telah pun bersedia dengan buku teks. Okey, murid-murid akan dapat lihat di dalam buku teks muka surat 22. Kita kini berada di unit 4, tajuk besar dia Saya Sihat dan Bertenaga, dan tajuk yang kita akan bincangkan hari ini cerita mengenai minuman kesihatan. Dan kita akan dapat lihat ada 6 gambar pada muka surat 22 ini, iaitu gambar dialog di antara Nabila dan ibunya. Bagaimana saya tahu ini adalah cerita mengenai Nabila dan ibunya? Murid-murid dapat kenal pasti kalau murid-murid baca dialog di gambar yang pertama, iaitu Nabila, mari tolong ibu. Jadi, baiklah ibu, jawab Nabila. Jadi, yang besar ini perempuan yang memakai baju berwarna ungu ini adalah ibu, dan budak perempuan yang memakai tudung berwarna kuning dan baju berwarna peach. Okey, ini adalah Nabila. Jadi seperti yang telah pun murid-murid ketahui, berdasarkan tajuk video ini ayat suruhan dan ayat perintah, mari kita kenal pasti apakah itu ayat suruhan. Okey, ayat suruhan digunakan dalam memberi perintah ataupun arahan. Ini adalah ayat suruhan. Okey. Di dalam ayat suruhan, kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, engkau dan lain-lain lagi biasanya digugurkan. Ayat suruhan ini biasanya dia secara terus. Dia tidak menerangkan menggunakan nama ataupun kata ganti nama orang yang kedua. Okey, sebagai contoh, keluarlah dari bilik ini. Ini contoh yang diberikan. Okey, untuk poin yang kedua ini. Untuk poin yang ketiga, ayat suruhan adalah ayat suruhan menggunakan partikel lah. Okey, partikel ni imbuhan. Imbuhanlah untuk melembutkannya. Kalau ayat suruhan ni dia seperti contoh yang diberikan, keluarlah dari bilik ini. Okey. Ayat suruhan kebiasaannya tegas ya murid-murid. Jadi apabila dia menggunakan lah, ia akan melembutkan bunyi ayat tersebut. Keluarlah dari bilik ini. Okey, kalau tanpa lah, murid-murid akan dengar perbezaan dia. Keluar dari bilik ini. Okey, jelas? Okey. Dan tanda seru digunakan jika mengandungi unsur perasaan. Okey, murid-murid dapat lihat contoh ayat yang diberikan. Ada 3 contoh di video ini, di paparan ini, di belakang saya. Contoh yang pertama untuk ayat suruhan, Ipin bawakan anak pokok itu ke sini. Okey, dia memanggil Ipin. Dia memberi arahan kepada Ipin supaya membawa anak pokok itu ke sini. Okey. Contoh yang kedua yang diberikan adalah keluarlah dari bilik ini. Okey, lihat ada tanda seru, ada penggunaan lah di belakang kata kerja yang digunakan. Keluarlah dari bilik ini. Ini adalah ayat suruhan tetapi secara sopan dan mengandungi unsur perasaan. Okey, ayat ini adalah ayat suruhan dan ayat seru. Kenapa ayat seru? Dia menggunakan tanda seru di penghujung ayat.
Sama juga seperti contoh yang ketiga, iaitu pujuklah budak yang menangis itu. Okey. Apabila ada tanda seru murid-murid, perlu diingatkan nada perlulah sedikit tinggi. Pujuklah budak yang menangis itu. Okey, jelas? Okey, kalau tak ada tanda seru, mungkin ayat ni akan berubah menjadi pujuklah budak yang menangis itu. Jelas? Okey, itu perbezaan dia. Untuk ayat suruhan, digunakan untuk memberi perintah atau arahan. Biasanya bos yang akan gunakan ataupun cikgu yang akan gunakan dalam memberi arahan kepada murid-murid. Murid-murid pastinya selalu dengar guru memberi arahan, hantarlah buku latihan kamu ke atas meja guru. Okey. Pastikan kerja kamu siap. Okey, itu adalah arahan. Okey. Sekarang kita pergi kepada ayat permintaan. Apakah itu ayat permintaan? Ayat permintaan adalah ayat untuk memohon permintaan dan pertolongan. Kalau tak ada ayat suruhan untuk memberikan perintah atau arahan, ayat permintaan adalah untuk memohon permintaan dan pertolongan. Okey. Kata permintaan, ada dua kata permintaan iaitu minta dan tolong. Okey, senang saja. Jadi kalau jumpa ayat yang menggunakan perkataan minta ataupun tolong, ia adalah ayat permintaan. Okey, sebagai contoh yang diberikan, kita lihat Upin tolong isikan air dalam air penyiram ini. Okey, dalam ayat ni menggunakan perkataan tolong. Jadi ini adalah ayat permintaan. Ataupun contoh yang diberikan lagi, minta kamu semua bertenang. Okey, dia menggunakan perkataan minta dalam ayat tersebut. Jadi ayat ini adalah ayat permintaan. Kalau ayat suruhan, dia lebih tegas dan bunyi dia lebih kasar. Dia menggunakan tanda seru. Okey. Tetapi kalau ayat permintaan, kebiasaannya kedengaran lebih lembut dan sopan. Okey, saya harap murid jelas perbezaan antara ayat suruhan dan ayat permintaan. Senang sahaja. Okey, jadi kita sekarang pergi kepada buku teks. Okey, mari kita lihat cerita pada muka surat 22. Minuman kesihatan. Okey, Nabila, mari tolong ibu. Baiklah ibu. Okey, ini adalah ayat apa? Ini adalah ayat permintaan. Kenapa? Ia menggunakan perkataan tolong. Nabila, ambilkan buah lemon dan halia. Okey, ini adalah ayat suruhan. Kenapa? Kerana dia tidak menggunakan perkataan minta ataupun tolong. Jadi Nabila jawab, ya ibu, saya ambilkan. Okey. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Terima kasih Nabila. Nabila perlu memerah lemon. Ibu pula akan menghiris halia. Okey, ini adalah ayat suruhan. Kerana ia memberikan arahan kepada Nabila. Ibu memberikan arahan kepada Nabila supaya memerah lemon. Okey. Dan seterusnya kita lihat dekat sini gambar keempat ini. Ini ada sedikit sukar untuk murid. Murid-murid perlulah memberikan respon yang betul terhadap dialog Nabila ini. Bolehkah saya membantu ibu membasuh halia ini? Okay, jadi ini adalah ayat tanya daripada Nabila kepada ibu dia. Jadi apa jawab ibu dia? Boleh Nabila. Nabila boleh membantu ibu membasuh halia. Okay, itu adalah jawapan di tempat kosong ini. Saya ulang sekali lagi. Boleh Nabila. Nabila boleh membantu ibu membasuh halia. Okay, seterusnya gambar yang kelima. Okay, kita lihat dialog didahulukan dengan ibu dia. Nabila, minumlah air ini untuk kesihatan. Okey, murid-murid masih ingat apabila perkataan menggunakan lah, kebiasaannya itu adalah ayat suruhan. Okey, jadi Nabila, minumlah air ini untuk kesihatan. Apa jawab Nabila? Baiklah ibu, Nabila akan minum air ini untuk kesihatan. Itu adalah respon Nabila. Saya ulang sekali lagi, apabila ibu Nabila menyebut, Nabila minumlah air ini untuk kesihatan, ayat suruhan ini, jadi Nabila menjawab, baiklah ibu,
Nabila akan minum air ini untuk kesihatan. Okey, kita lihat gambar yang seterusnya. Okey, dialog dimulakan dengan ibu. Minumlah air ini sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Okey, jadi ayat ini adalah ayat permintaan kesuruhan. Okey, ini adalah ayat suruhan kerana dia menggunakan perkataan lah di dalam ayat tersebut sebagai imbuhan pada kata kerja. Minumlah air ini sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Okey. Masih ingat poin di dalam ayat suruhan menggunakan partikel lah untuk melembutkannya. Ini adalah arahan tetapi secara lembut. Okey, jadi apa jawab Nabila? Apa respon Nabila? Baiklah ibu, saya akan minum air ini sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Dapat? Okey, saya ulang sekali lagi. Apakah respon Nabila? Baiklah ibu, Nabila akan minum air ini sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Okey, mudah saja. Untuk memberikan respon, kebiasaannya respon adalah berdasarkan ayat sebelumnya. Ayat arahan ataupun ayat permintaan sebelumnya. Okey, itu tips daripada saya untuk murid-murid. Jadi, itu saja untuk pembelajaran pada kali ini berkaitan memberikan respon, mengenal pasti ayat permintaan dan ayat suruhan. Ingat murid-murid, ayat suruhan adalah untuk memberikan perintah atau arahan dan dalam ayat suruhan kebiasaannya menggunakan partikel lah untuk melembutkannya. Tanda seru digunakan sekiranya mengandungi unsur perasaan. Dan untuk ayat permintaan, paling mudah untuk kenal pasti. Dalam ayat tersebut, kebiasaannya mempunyai perkataan minta ataupun tolong. Ayat permintaan digunakan untuk memohon permintaan dan pertolongan. Okey, itu saja untuk pembelajaran pada kali ini. Harap bermanfaat kepada murid-murid yang mengikuti video ini daripada awal sehingga akhir. Kita berjumpa lagi pada kelas online Bahasa Melayu akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.